Perfect. Pada bulan lepas, Nvidia telah melancarkan siri kad grafik terbaru mereka iaitu Nvidia GeForce RTX 3000 yang terdiri daripada 3 model setakat ini iaitu Nvidia GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 dan juga GeForce RTX 3070. Jadi Asus Malaysia baru-baru ini telah menghantar kepada kami salah sebuah kad grafik ini iaitu kad grafik Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming yang boleh dikatakan kad grafik Nvidia dan juga Asus yang paling berkuasa setakat ini. Dikatakan mampu menggerakkan permainan pada resolusi tinggi 4K sehingga 60 FPS. Jadi pada hari ini saya nak bercakap sedikit mengenai pengalaman saya menggunakan kad grafik ini dan jika ianya berbaloi untuk anda menaik tarafkan kad grafik anda walaupun anda sudah ada sistem PC yang sedia ada dan jika ia berpatutan tak dengan apa yang anda belanjakan untuk sebuah kad grafik ini. Sebelum saya bercakap mengenai prestasi gaming kad grafik ini, mungkin saya nak jelaskan sedikit mengenai spesifikasi dalaman yang terdapat pada kad grafik ini. Sebagai anda sedia maklum, kad grafik Nvidia GeForce RTX 3080 hadir dengan chip pemprosesan grafik MPA yang terbaru dan juga chip-chip pemprosesan ray tracing terbaru yang membolehkan anda menggerakkan permainan-permainan moden dengan, boleh saya cakap, lebih realistik lagi. Jadi di dalam kad grafik ini terdapat teras kuda sebanyak sekitar 8000 lebih teras kuda menggunakan memori GDDR6X sebanyak 10GB dan juga hadir dengan palam-palam seperti DisplayPort dan juga HDMI 2.1 yang terbaru yang boleh menggerakkan kadar data yang paling tinggi setakat ini untuk format HDMI. GeForce RTX 3080 ni kalau anda gunakan kalau anda pernah nampak model Founders Edition, ianya hadir dengan satu palam 12 pin PCIe, tetapi untuk kad-kad grafik yang dibangunkan oleh AIB seperti Asus, MSI dan sebagainya, ia masih lagi menggunakan palam kuasa PCIe 8 pin yang mana bagi saya lebih mudah kerana palam 12 pin ni kalau selain daripada pengeluaran Nvidia sendiri boleh saya katakan agak sukar untuk dicari. Pasal setakat ni saya rasa hanya satu atau dua jenama saja yang hadir dengan palam 12 pin kuasa tersebut. Jadi anda pastinya ingin tahu macam mana prestasi kad grafik GeForce RTX 3080 ini dan jika ia benar-benar dapat meningkatkan pengalaman gaming anda dari segi grafik dan juga performance. Bagi saya, apabila saya menguji kad grafik ini, saya menggunakan dua jenis komputer iaitu satu ialah yang dikuasakan oleh CPU Intel Core i7-8086K generasi ke-8 dan sebuah lagi saya menggunakan AMD Ryzen 9 3900X. Jika anda ingin membeli kad grafik RTX 3080 ini, saya boleh katakan bahawa anda juga perlu mengambil kira chip pemprosesan yang digunakan kerana walaupun secara teknikalnya kalau kita tengok pada benchmark yang digunakan seperti 3D Mark dan sebagainya yang tidak menggunakan kuasa chip pemprosesan CPU yang begitu banyak, kita dapat tengok skor pada kedua-dua komputer ini adalah lebih kurang sekata. Akan tetapi, perbezaan yang jauh berbeza dapat dilihat apabila kita menguji kad grafik ini dengan menggunakan permainan komputer. Sebagai contoh, saya menggunakan Shadow of the Tomb Raider kerana bagi saya Shadow of the Tomb Raider masih lagi sebuah permainan yang menggabungkan kuasa CPU, GPU dan juga teknologi baru macam ray tracing yang seperti yang saya katakan sebelum tadi. Pengalaman saya menggunakan RTX 3080 ini di dalam kedua-dua buah komputer ini agak berbeza sekali. PC yang menggunakan CPU Intel ni saya dapat menggerakkan permainan Shadow of the Tomb Raider pada resolusi 1440p tetapan grafik ultra. Basically kalau apa yang saya boleh set kepada ultra, itulah yang akan saya set kepada ultra. Setting ray tracing juga saya tetapkan kepada tetapan setinggi yang mungkin. Pada tetapan-tetapan tersebut saya dapat resolusi 1440p pada kadar segar semula sekitar 60 fps. Bagi saya ini adalah a bit disappointing. Saya rasa sedikit sedih pasal secara teknikalnya kad grafik ini sepatutnya mampu menggerakkan permainan ini pada kadar segar semula yang jauh lebih tinggi. Tapi bila saya uji pula dengan Ryzen 9 3900X, saya mendapati bahawa permainan tersebut boleh bergerak lebih tinggi lagi iaitu pada kadar 100 ke 110 fps
pada tetapan-tetapan ultra yang sama dan juga ray tracing yang sama. Satu lagi yang menariknya mengenai ini ialah kita dapat lihat bahawa isu CPU bottlenecking yang terdapat daripada CPU Intel Core i7 generasi ke-8 ini mengehadkan prestasi kad grafik ini pasal dia tak boleh nak menghantar data maklumat yang diperlukan untuk diproses kepada GPU secara cukup cepat. Menariknya, suhu, walaupun saya tetapkan apa-apa game pada setting maksimum semaksimal yang mungkin, saya hanya mendapatkan suhu, tengok dia suhu hanya sekadar paling tinggi pun 70 ke 72 darjah Celsius. Dan ini adalah dalam sebuah bilik yang tak ada pengudaraan aircon pun saya tutup, kipas pun tak ada, dan masih suhunya tetap hanya pada kadar paling tinggi 70 darjah Celsius. Bagi saya ini menunjukkan bahawa kad grafik RTX 3080 ni, walaupun ia mempunyai prestasi yang sangat baik yang anda boleh dapat lihat daripada permainan-permainan yang saya letakkan, semua main pada resolusi 1440p, kadar segar semula yang tinggi, tetapan gaming yang boleh saya kata apa yang saya boleh max out, saya akan max out sebanyak yang mungkin. Ini menunjukkan bahawa kad grafik tersebut boleh lagi digerakkan lebih tinggi lagi, dan ini mungkin kita akan lihat apabila AMD mula melancarkan siri CPU AMD Ryzen 9 5000 mereka, ataupun apabila CPU desktop Intel generasi ke-11 akan tiba pada tahun hadapan. Jika anda tanya saya, berbaloi tak sebab jika anda ada sebuah PC yang mungkin generasi ke-9 ataupun ke-8, ke-7, hanya membeli kad grafik Nvidia GeForce RTX 3080 ini untuk dimuatkan ke dalam komputer anda? Jawapan saya, jika anda ada duit, anda boleh, tetapi anda perlu faham bahawa dengan kad grafik ini, khususnya GeForce RTX 3080 ini, anda tidak akan memaksimalkan prestasi yang berada di dalam kad grafik tersebut. Walaupun dengan resolusi 1440p, ada juga terdapat isu-isu lain seperti masalahnya macam screen tearing, ghosting dan sebagainya. Tapi ini bukanlah salah kad grafik. Dan bila anda membeli sebuah kad grafik RTX 3080 ini, ia adalah sebuah investment untuk anda menaik tarafkan keseluruhan komponen-komponen komputer anda, macam CPU, RAM, storan dan juga paparan skrin seperti yang saya kata tadi. Anda boleh saja sebenarnya membeli RTX 3080 ini jika anda mampu, tak ada masalah. Tapi itulah saya cakapkan tadi, bagi saya tak berbaloi jika anda membeli RTX 3080 ini, tapi anda hanya akan menggunakan sekitar 50 ke 60% dia punya full potential. Mungkin GeForce RTX 3070 yang akan keluar pada pertengahan tahun ini ataupun penghujung bulan ini lebih berbaloi untuk anda jika anda hanya gaming pada skrin 1440p. Saya memang nak menguji RTX 3080 ini pada resolusi 4K dan juga kadar segar semula 60fps. Saya masih tak ada lagi sebuah paparan skrin 4K 60fps. Mungkin apabila lepas ini saya boleh meminta kepada sesiapa seperti ASUS dan sebagainya, saya akan lihat lagi bagaimana prestasi kad grafik ini akan meningkat lagi apabila saya menggunakan komponen-komponen yang jauh lebih baru. Selain daripada itu, ia juga hadir dengan beberapa ciri tambahan seperti DLSS 2.0 yang membolehkan anda menaik tarafkan pengalaman gaming anda daripada 1440p ke 4K tanpa perlu memakan terlalu banyak resource dalam komputer. Nvidia Broadcast, satu lagi perisian yang di mana anda boleh gunakan untuk menaik tarafkan pengalaman penstreaman anda. Mungkin untuk kedua-dua ciri ini saya akan membuat satu lagi video tambahan untuk menerangkan dan menunjukkan bagaimana anda boleh menggunakan kedua-dua ciri-ciri ini untuk menaik tarafkan lagi mutu permainan dan juga penstreaman anda. Jadi sekian saja pandangan ringkas saya mengenai penggunaan kad grafik Nvidia GeForce RTX 3080 ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.